Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan ke-8 daripada 12 syarat qudwah, syarat kelayakan orang menjadi makmum ataupun hendak beriman kepada seseorang, dia ada mempunyai syarat-syarat tertentu sebanyak 12 syarat. Genap satu dozen, belum lagi sampai satu kodi. Kena hafal ni, kaki jemaah dengan hafal. Maka ulang kali masjid, pergi kosong balik zero dah. Letih sajalah kitanya. Memang begitu. Kalau tak ambil faham dalam masalah, tak ambil berat. Sepatutnya sesi-sesi kuliah, mana-mana surah masjid, sebahagian daripada jadi fokus membetulkan dalam soal hukum hakam yang digaris selaku fardu ain. Ini termasuk dalam bidang fardu ain. Dalam bidang wajib tahu satu-satu. Dan ke-8 daripada 12 perkara syarat qudwah, bahawa tiada tu tidak. Kita guna bahasa lebih senang, tidak. Bahawa tiada, bahawa tidak ada, tidak ada, ataupun tiada ada boleh. Saya rasa tak kemahalan. Tapi orang tua-tua dulu dia boleh dah lah. Dia guna ayat tu dah cukup dah. Kita tidak memuaskan. Bahawa tiada ada, bahawa tidak ada. Imam sedang menjadi makmum. Kita nak beriman kepada seorang tu, jangan berlaku orang yang kata nak jadi imam tu, dia masih lagi jadi makmum. Dia masih lagi diikut imam. Orang panggil kita beriman kepada orang yang sedang menjadi makmum. Tak boleh. Bukan tak boleh kita beriman orang yang pernah jadi makmum. Tidak. Orang pernah jadi makmum, lepas tu sembahyang dia tak lesai lagi, yang imam yang dia ikut tu dah lesai dah, boleh pula kita buat imam ke dia. Yang tak boleh ni, dia masih lagi dia ikut imam, dia masih lagi jadi makmum, tiba-tiba kita nak buat imamkan dia. Tak boleh. Kitab kita baca ni, kitab karangan Tok Guru Haji Abdul Rahman, pengasas Pondok Lubuk Tapah. Ayah kepada Allah ya Raham, Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Kitab ni saya pernah menadah pada tahun 67-68. Mula-mula masuk ngaji Pondok Pasir Tumbuh. Dengan Ustaz Soleh. Zaman tu kita panggil Ustaz Leh. Allah ya dah meninggal dah. Ustaz Leh pun dah meninggal dah. Dia sendiri baca. Sebab apa? Sebab dia bekas mengaji Pondok Lubuk Tapah. Ustaz Leh ni dia dah belajar Pondok Lubuk Tapah, lepas tu dia pindah mengaji Pondok Pasir Tumbuh. Jadi menantu Tok Guru Pondok Pasir Tumbuh pun dah mati dah. Dan kita sempat belajar satu kitab lagi, perisai bagi sekalian makalah. Jadi kita akidah. Lupa dah nama dia. Tak silap kita lah. Karangan Allah yarham Tok Wajillah Lubuk Tapah. Tapi kita tu payah. Dia bahas sifat kalam untuk Allah lebih. Tak masuk kepala. Payah. Bahasan tu payah dah lah. Bekas sengaja nak payah. Dah jadi payah. Kitab ni pun zaman tu payah. Tak faham kita ngaji. Tapi terpaksa kena aku adab mengaji ni. Kalau kita ikhlas,
dengan naknya kepada ilmu, walaupun kita tak faham di suatu masa, Tuhan akan anugerah faham. Waktu kita gini ni kena mengaji molek. Kurang-kurangnya kita boleh dedah ke orang kampung dia kalau balik kampung tak nak. Jadi kita baca ni belum tentu lagi balik mana Jordan kita hollow kita ni minta tolong baca yang molek. Kita nak depan sekaki. Kecuali dia sebelum pergi ke Syria, sebelum ke Jordan, dia keceluk ke pondok dulu. 7 8 tahun, 10 tahun dah lah. Betul bergerah boleh baca. Ini kalau dapat Pak Senawi dia pergi ke luar negara. Bawa Pak Senawi. Balik-balik nak baca kitab Turah. Kitab kulit kuning. Lekat. Pakai lekat tulang tak makan ikan, jawab dia buat. Main-main. Jangan. Sebab tu kita tidak ngaji luar negara, luar negeri ni. Kita ambil faham molek. Walaupun kitab-kitab gini. Jangan peleceh. Ulama dulu mengarang kitab Jawi, ulama dah. Kalau kita nak lorak cakap sudah sampai atas baharul fahamah lautan faham juga. Dogo-dogo cara dia pun. Ya kadang-kadang mereka yang mengarang hok balik ngaji Mekah. Sebelum Mekah tu dah kata dah ngaji pondok di negara sendiri dah nah. Ngaji Mekah cuma dia tak masuk universiti zaman tu, tidak popular sangat universiti bagaimana sekarang. Tapi sungguh pun tidak terkenal sesi pengajian agama bertaraf universiti. Sistem mengaji pondok ni lah mempertahankan Islam di negara kita. Ada kata kalau tidak ada konsep mengaji pondok, nak tunggu UIA bila tercetuh bakal lenyap lain sedang nak agama lah. Di situ terletaknya keberkatan perjuangan ulama dulu mempertahankan Islam di tanah air. Tapi mari di zaman sudah bercambah sesi-sesi pengajian secara akademik, secara universiti, lalu dia pandai leceh pondok ni. Lah kalau hola kita pondok tengah nganggo. Jangan main-main. Ilmu sama lah, ngaji universiti ke ngaji pondok, ilmu tu bahasan hak tu dah. Sama je. Kalau tak ngaji banyak, tak faham juga kan. Kalau ambil satu bidang saja, saya dapat doktor satu bidang apa, ikutlah bidang apa. Tu lah dia arifnya. Hola bidang lain tu kunyah-kunyah juga walaupun punya title doktor. Kita tahu, kita pun ada kawan-kawan doktor juga, kita tanya sendiri daripada hati ke hati. Dia mau boleh doktor mana dia? Kita panggil dia walaupun doktor. Saya ni dia ceritalah bidang dia. Patut ni tu lain pada bidang saya, elak juga. Jangan main-main budak. Kesimpulan kita mengaji asal faham sudah. Seterusnya. Dan ke-8, syarat sah mengikut imam bahawa tidak ada imam sedang menjadi makmum. Makna imam sedang menjadi makmum ni, orang yang kita nak jadi imam tu jangan masih lagi dia tu jadi makmum, masih lagi dengan imam, terikat dengan imam yang dia ikut. Bukanlah katanya orang pernah jadi makmum tak boleh buat imam. Boleh, setelah dia tidak terikat dengan imam yang dia ikut, boleh kita imam pula ke dia. Gitu deh. Dan kesembilannya, pada 12 perkara syarat sah mengikut imam bahawa tiada betul juga dah. Betul lah. Kesembilannya bahawa tidak ada iman itu, iman yang kita ikut tu, atau orang yang kita jadi imam tu, jangan ada kurang daripada makmum. Makna derajah dia tu jangan kurang daripada derajah makmum. Kalau kita jadi imam, orang yang kurang derajah daripada kita makmum ni, maka tidak sah. Dia kena derajah imam lebih tinggi pada makmum, sekurang-kurangnya sama taraf, sama tinggi. Kalau rendah derajah imam,
tinggi derajah makmum tidak sah. Derajah mana ni? Macam mana pula datuk beriman kepada Tok Imam tak ada datuk dia. Kalau macam tu tinggi derajah makmum, bukan derajah tu, bukan derajah pangkat kebesaran anugerah oleh pihak yang berkuasa pada, tidak begitu. Dia buat mari sini. Makna kata jangan berlaku kurang derajah iman daripada makmum dengan sebab perempuan atau khansa. Ayat kita ni dia cakap singkat-singkat begitu ya. Kiranya kita nak faham, pandai-pandai ada bawa diri nah. Jadi kita makmum ni laki-laki, jangan beriman kepada orang perempuan, sebab derajah orang lelaki dengan orang perempuan lebih tinggi derajah orang laki-laki daripada perempuan. Demikian juga khansa. Tak kira sama ada khansa wadih ke khansa miski ke. Khansa dia ada dua nama. Khansa wadih terang-terang, kita boleh pasti dia ni perempuan ataupun laki-laki, mirip puan mirip laki, walaupun dia ada mempunyai dua jantina sekalipun. Itu dipanggil khansa wadih. Khansa miskin ni kita tak boleh tulis dia ni. Jenis spesies apa ni? Ada dua, tapi dia condong ke mana dia ni? Tu perbahasan kuasa tu panjang juga cerita, biarlah tu tolak tepi dia. Jangan berlaku orang laki-laki beriman kepada orang perempuan, dan juga beriman kepada khansa. Tapi di mutakhir ni timbul satu aliran, nak kata muzahak tu berat sangat kita kata aliran. Dia semayang jadi imam orang perempuan. Baru ni geger anak. Yang jadi imam siapa dia? Kita jelas nama dia, panggil Minah Waduk. Jadi Musa Aminah Waduk datang daripada zon mana? Bunyi kata jadi pesarah UIA. Kalau macam tu jadi pesarah agama, Jahannam lah jawabnya. Dia belajar kitab fiqh mana sampai ke begitu. Ini suatu kecelaruan yang sudah timbul di zaman kita. Dari situ kita tak faham melihat terpengaruh. Ada Malaya dalam Facebook kita tengok, ada negara-negara luar tu dia beriman kepada perempuan. Betapa bongoknya. Dia tak ngaji fiqh ke? Muzahab mana ni? Sedangkan kita duk ngaji mana-mana kitab fiqh. Walaupun kita tak arif muzahab luar sekalipun, kita fokus pada muzahab kita Syafi'i, tak boleh. Semacam semalam saya tengok dalam Facebook, ada seorang penceramah ni dalam TV dia masuk. Dia berkali-kali dia ulang ayat tu. Dalam TV kita tengok, sekali dalam Facebook kita tengok, dalam handphone demo saja nak tengok perkembangan semasa. Handphone saya tak boleh tengok lah, nak tengok gapo handphone. Handphone klasik gini. Nak tengok gambar kan ada kamera baru boleh. Ada seorang ustaz tu, dia cakap lacang ustazah, bukan ustazah. Dia kata orang perempuan keluar angin melalui jalan kubur. Jalan kubur ni jalan depan lah. Jalan dubur ni jalan belakang. Tidak batal wuduk. Dia pun tegah dengan hukum tidak batal wuduk. Sedangkan kita mengaji kitab fiqh dalam bab pembatal wuduk, apa sesuatu yang keluar melalui dua jalan, jalan depan, jalan belakang, sama ada benda biasa yang keluar tu hatta benda nadir, benda luar biasa sekalipun, batal wuduk, kecuali yang diistisna tak batal mani. Yang lain semua batal. Berasa nak kecil nak berak, keluar geliga, batal. Itu benda nadir. Tak nanti kata keluar tahi air kecil saja. Keluar angin sekalipun batal. Ni duk bahas dia kata angin yang berbau, yang berbunyi baru batal. Jadi kalau macam tu, kalau pandai dia tutup jalan sampai keluar tak bunyi, dia pakai minyak wangi keluar pun bau-bau wangi, tak batal lah ke macam mana? Lepas tu dia punggah muzak lain, punggah muzak Hanafi tak batal.
Punggah mazhab Maliki tak batal. Kita ni berpegang kepada mazhab Syafi'i. Apa duk punggah mazhab lain? Jangan aja dia bercelaru lah. Kalau nak cakap taklid, senang cara taklid. Ini seolah-olah jadi talfiq. Talfiq lah tu, bercampur bau. Ambil wuduk style Syafi'i. Dalam perkara membatal wuduk, mengikut kaedah pendapat mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Itu talfiq namanya, bercampur-campur. Benda begini nak faham. Ini pensarah tu, penceramah tu datang belakangnya mengaji. Orang ada degree tu. Orang mengaji pondok, lekeh-lekeh semua pondok kita. Zaman saya mengaji pondok dulu, atak rembia, dinding buluh. Ini dia mah. Jangan main. Buka sedikit dalam faham tengok. Tak boleh orang laki-laki berimam kepada perempuan sebab derajahnya tinggi makmum dari imam. Ada satu cerita orang tanya saya, suami saya tak boleh jadi imam. Orang puan. Bukan lawak sungguh lah, kita tahu latar belakang suami dia memang lah. Tak ngaji. Mengapa tak boleh jadi imam? Dia baca tak betul, Fatihah pun tak betul. Dia betul sebab dia ngaji molek. Jadi maka bolehkah dikata kalau tukar? Bini kata, isteri kata saya jadi imam, suami saya jadi makmum. Sebab atas sebab suami memang tak layak jadi imam lah. Sebab bacaan tak betul, tak kena. Bermakna dia tu umi dah suami tadi. Patut umi tu ibu, isteri dah. Tapi berkali umi kepada suami. Tak boleh. Jadi rugilah gaya hidup begitu. Sembahyang tak boleh Jumaat pas bila. Cakap pasal berkahwin tu sunnah. Tapi tak dapat nak menghayati tuntutan syariat Islam. Jadi kok mana tak ada pilihan lah. Suami dia kena mengaji juga. Biar betul bacaan tu. Biar sehingga layak dia tu jadi imam bagi isteri, bagi anak-anak. Ini kewajipan. Ini kalau jenis bahasa tolu ni, walaupun dia tidak layak jadi imam bagi isteri, bagi anak-anak, sebab dia tak ngaji mana, tak betul bacaan, yang gagah jadi imam juga. Maka lalulah keluarga dia pakai ikutlah kepada ayah anda jadi imam yang tak betul baca betul tadi. Likut habis satu keluarga tu semayang. Semacam bagaimana ada di antara kita. Dikala masjid yang sedia ada di surau, dikala tu imam yang sedia ada di surau masjid tu tak boleh datang ke masjid. Lalu orang tolak dia jadi imam sebab nampak bagus juga dia ni. Sekali-sekali pakai jubah juga kan. Lalu atas jadi imam. Saya tak boleh jadi imam. Apa? Tahu dah sebab kata tak boleh jadi imam, tahu dah tu. Tak payah cerita banyak, tak payah soal panjang lah. Pakai jawab lalu, jawab ada tak boleh, tak kena. Tapi masalahnya di masjid dia tak layak jadi imam, balik rumah layak pula jadi imam. Jadi kita ni mana kalau tak layak jadi imam, sama ada masjid tidak layak, rumah pun tidak layak juga. Bukan makna kata kita tak layak di masjid kerana orang ramai. Layak jadi imam di rumah kerana orang tak ramai, siapa dia? Anak kita, bini kita. Sekalipun sekiranya anak isteri tadi lebih betul bacaan daripada bapa tadi, masih lagi bapa tu tidak layak jadi imam di dalam keluarga tu. Itu masalah dah. Jadi kesimpulan kita bawa cerita tu kena betul bacaan di dalam sembahyang. Utamanya segi-segi rukun-rukun qauli dan juga hukum-hukum fi'li. Hukum qalbi, kesimpulannya rukun sembahyang yang 12 tu biar betul, biar tepat. Sama ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ini lebih faham rukun negara. Tanya rukun sembahyang lupa. Bukan lupa, tak tahu. Ambil tahu belakang, benda rukun, benda penting. Rukun negara tu penting kita bernegara ni dah. Sama juga rukun sembahyang penting sebab kita kaki sembahyang. Dah.
Dan ke-10-nya syarat sah mengikut imam, ketiadaan mendahulu dua tumik makmum atas tumik imamnya. Ni cakap kita jauhi ni. Kalau tak mengaji molek, dia beki ustaz yang mengajar tu. Orang panggil ustaz dah. Baca tak betul. Jadi punah agenda jenama ustaz tu. Jangan peleceh. Ini ada ustaz tu, dia mengajar di surah. Dia mengaji luar negara lah. Dia tak mengaji dalam negara sendiri ni. Pasal ilmu tu di bahasa rendah ke macam mana. Wallahu a'lamu bis-shawab lah kita tak nak. Balik daripada negara dia baca agama tahu. Safinatun Najah. Mengapa dia baca Safinatun Najah tu? Kitab matan basic orang budak-budak yang tak tahu apa masuk ngaji pondok. Tok guru lah mengajilah dengan kepala matlaah tu Safinatun Najah. Kitab fiqh, asas fiqh. Mengapa anak suka kita tu nampak kelimah Arab tu? Batu dia buat pengertian tu. Cakap lama dia kata dia gantung pada betulan dengan perkataan Arab pengertian tu. Yang suka kita tu mahir. Balik ngaji, dia balik daripada Jordan, mengaji pada Jordan, balik baca di surah tempat orang ramai kitab Safinatun Najah. Mengapa? Nak suruh bunyi Arab tu. Bunyi Arab. Lama mana? Kata tu imam tu tak tahu berapa tahun dia baca hak tu. Waktu saya dengar sekali dia baca. 2 baris ke 3 baris gitulah. Dia baca, bukan panjang. Lepas tu banyak dia cakap. Akhir sekali kebetulan dia ada jual madu lebah. Akhir sudah dia bercakap pasal madu lebah. Ayat madu lebah tu kalau baca kitab habis separuh kitab. Cerita pasal khosiat madu lebah, dia kait dengan hadis tentang kelebihan madu lebah. Lepas tu dia cerita madu lebah dia ni import daripada Yaman. Lepas tu cerita orang Yaman bela madu. Allah. Apa? Jadi kesimpulan bawa cerita tu, pengisian kitab tu penting. Kenapa hamba dia? Sebab kita nak baca di hadapan khalayak ramai tu. Di antara mereka yang datang kuliah kita orang yang ada basic, orang dah mengaji dah. Cuma dia nak mendalamkan ilmu. Tiba-tiba kita sendiri yang mengajar tu tak faham. Jadi orang boleh nilai. Oh, macam mana ustaz aku pun tak faham. Aku pun dah tak faham dah. Sama tak faham. Bagaimana nak boleh faham? Dah. Dan ke-10 syarat sami ke imam. Faham balik. Ni malah baca banyak kali ni. Habis ni siap tahqiq, kita baca tahqiq dia tu pula. Habis tahqiq boleh mengajar orang. Boleh panjang ilmu kita. Itulah warasah pusaka yang kita tinggal sebelum kita dimati oleh Allah. Yang boleh bela nasib kita di alam barzah akan datang dari ilmu yang kita panjangkan kepada orang lain. Termasuk dalam arti kata ilmu yang memberi manfaat. Dan ke-10 ketiadaan mendahulu dua tumik makmum. Kan kita dua kaki dua, akan tutup tumik pun dua. Atas tumik imamnya. Makna atas tumik imam ni macam mana? Kita pijak tumik imam ke? Belakang tumik sama tumik? Tidak. Makna kita duduk tu. Kalau kita semaya dengan imam, kita makmum imam, kita makmum lelaki, imam pun lelaki. Kalau sama seorang, kena duduk di sebelah kanan imam. Jangan duduk di belakang imam. Ini banyak duduk di belakang. Sedangkan dia sama seorang dengan imam, dia kena duduk sebelah kanan imam. Belakang imam tidak kena, di kiri imam tidak betul. Yang betul serta kena di belakang imam. Tetapi sungguh pun dia duduk pihak kanan imam, di kanan imam. Pihak kanan imam, keadaan tumik dia terbiar teranjak ke belakang sedikit dari tumik imam. Dia ambil kira tumik. Dia tak kira ujung jari kaki tu. Kalau kita kata
kita ganjak ke belakang dah tumit kita boleh tumit imam, tetapi ujung jari kaki kita sama panjang dengan jari kaki imam, sebab kaki kita ni panjang, kaki imam tu pendek, itu tak ada masalah. Sebab itulah kalau kita nak tengok sah sama ke tidak sah berada di atas lain, kita tengok tumit. Tengok ke belakang lah. Ini dia tengok depan, tengok ujung jari. Kalau kaki orang tu panjang, tumit dia terlalu ke belakang lah. Tumit. Jadi hukum tumit ni ada 3. Kalau tumit makmum tu sama dengan tumit imam, pada sembahyang jemaahnya, bagi makmum tersebut hukumnya makruh. Kalau tumit makmum terkebelakang, terganjak ke belakang daripada tumit imam, itu adalah betul, itulah sunat, boleh pahala jemaah namanya. Kalau tumit makmum ke hadapan daripada tumit imam, sembahyang makmum tidak sah. Ada 3 hukum pasal tumit ni. Ke sebelah, dah nak habis dah. Ke sebelah syarat sahnya ke imam, ketahui makmum akan berpindah imam daripada rukun kepada rukun. Kita jadi makmum, kita kena tahu ya imam kita tu berpindah dari satu rukun fi'li ke satu rukun fi'li yang lain. Jangan melarat kita pakai ikut tak tahu. Dengan lihat atau dengan hasil tahu, tinggal sebab kita tengok sendiri perpindahan imam tu. Ataupun dengan didengar, kita dengar suara imam Allahu Akbar, kita pun faham, oh imam rakaat. Sama ada suara imam ke, suara mubalik ke, ataupun kita tengok yang nampaknya pergerakan sah-sah di belakang imam, tidak nampak pergerakan imam sebab terlindung dengan sah, itu pun dia kata tahu jugalah. Jangan melarat langsung tak tahu. Langsung tak tahu keadaan imam berada di pihak rukun mana-mana, maka tidak sah. Sebab itulah katanya orang yang tidak sah jadi makmum ialah orang buta serta pekak. Pakai sekali buta pekak, tak sah jadi makmum. Selagi dia duduk buta pekak lagi tidak sah. Sebab apa? Sebab tidak tahu. Dia buta tak tahu. Buta serta pekak. Kalau buta saja tahu, kalau pekak saja pun tahu. Mai sekali buta pekak tak tahu. Imam kata Allah Akbar, tak dengar. Lepas tu nak nampak, tak nampak. Tak tahu lah. Dia kalau tak tahu tidak sah. Tapi kalau tolak sejadah imam, sebab pelaksanaan sembahyang dah betul, boleh walaupun buta pekak pun. Itu dia katakan orang yang tidak sah jadi makmum tetapi sah jadi imam. Orang mana? Pada jawabnya orang buta serta pekak. Tapi kalau jadi imam, boleh jadi, boleh baca Fatihah pun betul umpama lah. Lepas tu dipelik oleh orang pula, mengapa sedangkan buta pekak ni, dia kata dia nak tahu kita ni, buta pekak ni dia tak tahu pergerakan imam berada peringkat mana, maka tidak layaklah dijadi orang akhir. Lepas tu dia kata macam mana boleh jadi imam sedangkan dia buta pekak? Kita kata sebab bacaan dia tu betul, pelaksanaan sembahyang tu kena. Dia kata betul macam mana bacaan, kena macam mana, dan buta pekak dia tak ada nak belajar. Betul juga tu, separuh jalan betul dah dia tu, hujah dia tu. Dia buta pekak tak boleh belajar sebab Tok Guru kata bismillah, dia tak dengar. Lepas tu sembahyang pula Tok Guru suruh rakaat, dia tak nampak. Awak buat datang soalan tu hok buta pekak, hok lahir-lahir buta pekak selalu. Manusia ni tidak semesti lahir-lahir buta pekak. Lahir-lahir tu normal, mata celak, telinga dengar. Papanya mari penyakit COVID-19 ni.
jadilah mata pun buta, telinga pun pekak. Jadi sebelum datang penyakit tu dia normal, dia boleh belajar, dia belajar molek, baca betul, pelaksanaan kena. Baru tu baru penyakit COVID-19 ni, mata buta, telinga pekak. Apa macam orang tu? Sembahyang betul ke tidak betul? Betul. Ada betul tu boleh jadi imam. Baru mampu hujah dia. Itu cakap orang nak berjatuh orang. Ada jenis perangai macam ni. Perangai nak berjatuh orang. Pertama sekali orang kampung zaman dulu lah, berubah dengan zaman lah ni. Dia masuk kelas berapa, dia ada ilmu sikit, dia nak catat orang dengan ilmu dia. Sebab tu kalau kita tidak ada bos sepelek, jangan cuba nak redah masuk kampung balantara lah nah. Orang kampung berbeza. Dengan kita di belah-belah kat pinggir-pinggir kota raya ni lain. Dululah, sekarang ni dah okey dah. Faham tu? Dan kedua belah habis dah. Selesai dah. Syarat kedua habis. Dan kedua belahnya syarat sah makmum mengikut imam, muafakat ni biar sepakat. Aturan sembahyang keduanya, aturan sembahyang kedua ni, aturan sembahyang imam dengan aturan sembahyang makmum biarlah sepakat pada perbuatan yang zahir. Makna pada perbuatan yang zahir ni boleh kita guna bahasa pada pelaksanaan sembahyang tu. Pada pelaksanaan sembahyang makmum dengan sembahyang imam biarlah sepakat. Sebaliknya pula kalau pelaksanaan perbuatan yang zahir, sembahyang makmum dengan imam tidak muafakat, tidak sepakat, tidak sah makmum tadi beriman kepada imam yang tersebut. Sebab perbuatan tidak sejajar, tidak sepakat. Buat mari lagi. Kalau pakai singgah setakat tu tak faham, atau dia buat mari lagi, maka tiada sah tiada sah sembahyang makmum tadi mengikut dia beriman yang sembahyang gerhana kepada orang yang sembahyang gerhana. Tak kira lah gerhana matahari ke, gerhana bulan ke, gerhana bintang, tak ada lah. Orang tu sembahyang zuhur, dia nak beriman kepada orang yang sembahyang gerhana matahari, tak boleh. Orang tu sembahyang isyak, dia nak beriman kepada orang yang sembahyang gerhana bulan, tidak boleh. Sebab apa? Sebab tidak muafakat pelaksanaan sembahyang fardu dengan sembahyang gerhana. Tak makna tidak muafakat. Sembahyang gerhana setiap rakaat rakaat 2 kali, sujud 2 kali. Dia rakaat, dia intidak. Lepas tu dia rakaat balik pula, dia intidak, baru dia kira dapat 1 rakaat. Lepas tu baru dia sujud. Lepas tu rakaat yang kedua pun begitu juga pelaksanaannya. Jadi sembahyang fardu biasa tidak ada pada satu rakaat 2 kali rakaat, 1 rakaat sekali rakaat saja. Situ tidak sama. Sebab tu tak boleh beriman. Atau jenazah, sembahyang fardu biasa, sembahyang biasa tak boleh beriman kepada yang sembahyang mayat, sebab tidak muafakat pada perbuatan zahir. Tak muafakat macam mana? Sembahyang mayat tak ada rakaat sujud. Kalau kita beriman, yang kita sembahyang zuhur beriman kepada orang sembahyang mayat, 1 rakaat pun tak dapat, tiba-tiba imam pun beri salam dah. Waktu dah tak boleh. Akan yang sembahyang fardu, yang sembahyang fardu tak boleh beriman kepada yang sembahyang gerhana atau kepada yang sembahyang jenazah dengan sebab tidak muafakat pada perbuatan zahir, tidak sejajar di segi pelaksanaan. Dan akasnya, perkataan dulu dipanggil akas. Akas ni sebaliklah. Sebaliknya begitu juga.
Tak boleh yang sembahyang gerhana beriman kepada sembahyang yang tidak gerhana. Tak boleh yang sembahyang jenazah beriman kepada yang sembahyang tidak jenazah. Sebab di segi pelaksanaan tidak sejajar, tidak muafakat. Atau yang sembahyang gerhana akan yang sembahyang jenazah dan akad, tak boleh tu. Sembahyang gerhana nak beriman kepada jenazah atau yang jenazah nak beriman ke gerhana, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana uzur mengikut. Tak boleh lah pada sekalian itu, pada masalah tu. Habis itu. Dan tiada mudarat ni boleh kita kata tidak apa, dibolehkan. Dan tiada mudarat, tiada mengapa. Bersalahan niat imam dan makmum. Tak semua pakat pada sudut niat, tidak apa. Hak yang tak boleh nak beriman tidak muafakat di sudut pelaksanaan perbuatan. Kalau tidak muafakat di sudut niat, tak apa, boleh beriman. Iman niat lain, makmum niat lain, tetapi pelaksanaan semayanya tidak terkelas sama, sejajar, boleh. Faham tak? Maka sah makmum tu, maka sah makmum tu mengikut yang semayang fardu, makmum semayang makmum, maka sah makmum ikut yang semayang fardu. Makmum yang semayang fardu tu sah mengikut di belakang yang semayang sunat. Kita nak semayang fardu, orang tu nak semayang sunat, ataupun kita pergi masuk dalam seorang masjid, orang duduk tengah semayang sunat, kita baru nak semayang fardu. Daripada kita duduk semayang seorang tu, elok kita beriman kepada orang yang sedang semayang, walaupun dia semayang sunat sekalipun, boleh juga pahala jemaah. Yang kita semayang fardu ni, yang orang semayang sunat tu tak dapatlah, sebab dia tidak ditutup berjemaah bagi dia. Sah boleh, walaupun dia semayang sunat, dia niat sunat. Kita semayang fardu, niat fardu, sah. Tidak sejajar di sudut niat, tidak ngapa. Jangan di sudut perbuatan. Faham tak? Ini ada di antara kita, ada orang duduk semayang sunat, dia masuk-masuk entah dia buat semayang seorang, rugi. Dia rasa tak boleh. Tak boleh, dia berasa, bukan dia faham, sebab itu tak ngaji, tak faham. Dan sah mengikut yang semayang tunai. Semayang tunai ni semayang dalam waktu. Kita semayang dalam waktu dipanggil semayang tunai. Sah orang semayang tunai, orang semayang dalam waktu di belakang, makna di belakang tu dia beriman. Yang semayang qada, kita tahu orang tu duduk semayang qada tu, kita nak semayang tunai, daripada kita semayang seorang, boleh kita beriman kepada orang yang semayang qada tadi. Pahala pasti dapat, pahala Jumaat 27 dapat. Dan sah mengikut yang semayang tunai, maka sah mengikut yang semayang fardu di belakang yang semayang sunat. Dan sah mengikut yang semayang tunai di belakang semayang qada. Itu dah tu. Dan yang panjang dengan yang pendek ni, ayat ni dia potong-potong, dia reka. Tok gua zaman dia toreh gitu dia tulisnya. Lepas tu menjaga nak faham molek kena mengaji. Kitab ni nak faham kena mengaji. Tak boleh pakai style sepas surat khabar, beli pakai baca seorang tanpa wasitah tok guru. Tak boleh. Ngaji tu pun nak boleh faham kan. Sekali khotam tak faham, 2 kali khotam tak faham. Itulah timbul hak kitab dia ngaji tu, kiranya dia boleh baca, buka-buka tengok tu berselerok dia topik, dia tanda. Sebab apa tanda? Nak boleh faham. Kalau tak tanda, tak faham. Kita ni bukan tarah Tok Kenali. Tok Kenali bukan kata tak tanda je, kita tak berkitab. Masa dia ngaji Mekah tu, tak berkitab.
Kiranya nak berkitab dengan tu senggeng tengok kitab kawan sebelah. Tapi siap tak berkitab pun dalam kelas seolah semacam orang tidur, sedangkan tak tidur. Dia tak fikir keterangan tok guru tadi. Balik ke bilik, kawan tadi mentelaah kitab dia mengaji tadi, kena ronyok ke dia boleh peracur balik pula sakutan masalah. Ini kepala Tok Kenali. Betul sangat disayang oleh tok gurunya, Tok Ahmad Petani. Tok Ahmad, tok guru Tok Kenali, tok ulama besar di Mekah. Anak murid kepada Zaini Dahlan, Syed Zaini Dahlan, Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah, ulama daripada Indonesia zaman dulu. Tu Tok Guru Tok Ahmad Petani, Syed Zaini Dahlan, sehingga dipilih merakat selaku Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah pada zamannya, dan dapat melahirkan tokoh-tokoh murid yang unggul selain pada Syekh Ahmad Petani. Syed Bakar Satta, Syed Bakri Satta, tu anak murid Zaini Dahlan tu, Bakri Satta. Pengarang kitab I'anah Talibin, Pak Jilid, kitab fiqh nama I'anatul Talibin. Tu dia mengarang tu. Sebab tu dah Tok Ahmad Petani tu mentasih di belakang kitab tu, di akhir. Kitab tu kitab syarah daripada kitab tu Fathul Mu'in. Syarah Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Malibari, ulama dia lah. Dan yang semayang panjang dengan yang pendek, dan tu atas pada kata boleh orang jadi makmum semayang panjang beriman kepada orang yang semayang pendek. Makna panjang tu banyak bilangan rakaat, makna pendek tu sedikit bilangan rakaat. Bagaimana contoh? Seperti semayang Zuhur. Tu semayang panjang tu sebab bilangan banyak, 4 rakaat. Semayang Asar, semayang panjang. Semayang Isyak, semayang panjang. Boleh dia beriman kepada yang semayang pendek. Mana? Semayang Zuhur beriman kepada yang semayang subuh. Tu imam semayang subuh, makmum semayang Zuhur. Boleh. Lepas tu nak buat macam mana? Ada cara buat tu, akan dihurailah. Macam mana lagi timing jauh ni Zuhur dengan subuh. Tak tahu lagi timing tu. Boleh jadi dia qada subuh waktu Zuhur, kebetulan masa tu orang tu nak sembahyang Zuhur. Boleh jadi orang tu nak qada sembahyang Zuhur dalam waktu subuh. Kan boleh kan sembahyang tu nak beriman kepada sembahyang qada, dan juga boleh yang sembahyang qada beriman kepada, kan boleh kan, tak ada masalah. Cuma nak fikiran tu kita berjalan. Setelah dirintih oleh ilmu tadi, otak kita kena berlari, kena menitilah atas kondisi ilmu tu baru nampak. Sebab tu akal kita ni, kita mengaji ni kena cegah. Sebab tu kena carilah amalan-amalan, bahan-bahan yang agar boleh menceriakan akal tu, mewarahkan akal, mencerdaskan akal. Dan yang sembahyang pendek dengan yang sembahyang panjang dengan yang pendek kat tu dulu. Wallahu a'lam. Azalah.